Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Baris yang ketujuh, baris yang ke-8. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jambuwi Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, waja'ala fiha jannatal ajilata lil muhibbina wa ma'dana asraril ashiqina. Jadi masih lagi sambung pada muqaddimah kitab Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kita asal ya. Maksudnya, dan Tuhan menjadi dalam sembahyang sangat sedap, seolah-olah syurga dunia bagi hambanya yang kasih kepadanya. Jadi dia kata dan Tuhan, iaitu Allah Ta'ala lah. Ini masih lagi puji-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menjadi dalam, yakni menjadikan Tuhan itu dalam sembahyang sangat sedap, sangat sedap. Sangat sedap. Sangat sedap ni kalau kita tengok bahasa Arab situ tu, okey, betul lah. Sangat sedap tu syurga dunia. Syurga dunia bagi hamba Tuhan yang kasih kepadanya kepada Tuhan. Noktah. Jadi syurga sini syurga ajilah. Syurga ni ada dua. Syurga ajilah dengan ain. Jadi kita ni dengan ain. Ada satu lagi syurga ajilah dengan hamzah alif. Syurga ajilah ni syurga dunia. Ataupun lebih tepat lagi syurga yang dicepatkan. Syurga yang dicepatkan. Kalau syurga ajilah dengan hamzah dengan alif tu, itu syurga yang dilambatkan, iaitu syurga akhirat. Jadi syurga dunia ni apa syurga dunia? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, syurga dunia ni maksudnya ialah orang yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. Hak itulah syurga dunia. Jadi syurga dunia bukannya banyak harta, bukannya pangkat banyak, bukan. Tu bukan syurga dunia. Tu syurga lain. Dalam dunia juga, tapi berbentuk dunia sungguh. Tapi syurga dunia yang dimaksudkan di sini ialah orang yang ada ilmu dan boleh dapat beramal dengan ilmu dia sendiri. Tu syurga yang cepat, syurga yang ada di atas dunia. Tu kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Adapun syurga ajilah dengan hamzah alih tu, tu syurga ke akhirat tu lah. Lepas sirat, lepas hisab, lepas
segala-gala lah benda-benda yang ghaibiyat yang kita sebut dalam kitab Ad-Durrul Thamin tu, sampailah masuk syurga ahli syurga, masuk neraka ahli neraka. Situlah tempat berakhirnya destinasi manusia ketika itu, syurga ajilah, syurga yang lambat lagi. Jadi Allah Ta'ala menjadikan semayang ni sebagai syurga dunia. Sebab apa? Sebab sedap. Ni sebuah sedap. Sedap ni kalau orang yang sedap semayang. Orang munafik dia tak sedap semayang. Dalam Quran sebut orang munafik ni semayang dalam keadaan malas. Semayang dalam keadaan malas dengan makna semayang dalam keadaan berat hati. Dia terpaksa semayang kerana nak menunjuk-nunjuk depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya mereka ni orang beriman. Padahal sebaliknya mereka ni bukan orang beriman. Jadi dia semayang dalam keadaan malas. Jadi dalam kitab fiqh kita mazhab Syafi'i, semayang dalam keadaan rajin tu sunat. Kita meletakkan ataupun menyuntikkan rajin tu dalam semayang kita, hukum dia sunat. Tu sunat yang khusus, kerana nak membezakan kita dengan orang munafik i'tiqad. Orang yang munafik yang semayang dalam keadaan suka malas, dan semayang dalam keadaan cepat-cepat tanpa ada tumakninah, ataupun semayang orang munafik juga. Semayang pakai nak pegah gitu je. Tak ambil kira dah rukun ada tumakninah ke apa ke tak. Beza dengan semayang cepat dalam mazhab Hanafi tu lain. Semayang mazhab Hanafi tu tumakninah tak wajib. Jadi kalau semayang cepat mazhab Hanafi tu lain cerita tu. Ni mazhab jumhurnya ada tumakninah setiap rukun, termasuk mazhab Syafi'i. Qadar tumakninahnya ialah qadar subhanallah. Jadi ketika itu kita punya anggota diam, semua anggota diam. Ketika itu kita berada di posisi rukun yang tertentu. Kalau rokok, kalau i'tidal, kalau sujud. Itu semua wajib tumakninah. Itu akan datanglah dalam bab rukun. Kemudian kata dia, jadi maknanya kalau orang semayang dalam keadaan sedap, itu dia dah mendapat syurga dunia. Tu. Dan sembahyang juga tempat berhimpun segala rahsia tajalli Allah bagi orang yang rindu kepadanya, kepada Allah. Jadi dia ada dua peringkat dalam bab tasawuf, muhibbin dengan asyiqin. Asyiqin ni lebih tinggi daripada muhibbin. Muhibbin ni orang yang cinta Allah Ta'ala, kasih pada Allah. Allah beri sedap pada dia semayang. Bagi orang yang asyiqin, orang yang rindu dengan Allah Ta'ala, orang rindu pada Allah Ta'ala ni tingkat dia lebih tinggi daripada muhibbin. Orang yang rindu dengan suka. Kalau kita nisbah kita lah, kalau ni suka dengan seseorang, dengan rindu dengan seseorang, rindu pasti suka, suka tak mesti rindu. Dia tubik kalau hikmah tu. Setiap benda yang suka tak mesti rindu, setiap benda yang rindu pasti suka. Karena kita tidak akan merindukan benda yang tak suka. Mesti kita rindu tu sebab kita suka. Sebab tu rindu. Tapi kalau suka belum tentu rindu. Jadi orang yang asyiqin pada Allah, orang yang rindu dengan Allah, yang sudah pasti cinta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan dalam sembahyang dia itu rahsia tajalli. Tajalli ni istilah tasawuf. Kalau belajar nanti, kalau contohnya belajar Minhajul Abidin ke, kalau ada istilah dia ada tiga. Kalau penama bagi hati itu dua saja. Penama bagi hati itu takhalli dengan tahalli. Tajalli tak ada, dia tak hurai. Tahalli itu ialah memberikan ataupun menanamkan sifat-sifat baik dalam diri. Itu tahalli. Kita mengisi sifat-sifat baik dalam diri, dia panggil tahalli. Kalau takhalli dengan kha, itu kita membuang sifat-sifat yang jahat dalam diri. Itu takhalli. Dua-dua ni kalau ada, kalau sudah ada, mana kita dah buang segala sifat buruk, kita letak segala sifat yang baik, maka akan timbul satu lagi tajalli. Tajalli kalau ni sebuah bahasa makna menzahirkan diri. Makna menzahirkan diri. Ini sudut bahasa tu dulu. Tajalli maksudnya menzahirkan diri, menjelmakan diri, tu tajalli lah. Jadi kalau tajalli Allah Ta'ala sini, bukan Allah Ta'ala berdebak ada zat Tuhan depan dia, bukan. Bukan ada berdebak depan dia ada zat Tuhan, bukan. Tetapi orang yang asyiqin ni, bila dia semayang, Allah Ta'ala letak dalam hati dia itu berasa takut, khauf, khasyah, haibah dalam hati dia. Takut dia tu lebih daripada orang lain. Takut dia pada Allah Ta'ala lebih daripada orang lain, sehingga kan dia tu dapat khusyuk lebih sempurna berbanding dengan orang lain. Sehingga sampai tahap dia semayang tu dalam keadaan lama pun tak berasa lama.
Boleh tengok dalam keadaan sahabat Nabi semayang, Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia semayang witir 1 rakaat 30 juzuk dalam tu. Start dari lepas isyak sampai subuh, dekat-dekat subuh barulah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, semayang witir 1 rakaat. 1 rakaat tu 30 juzuk. Kalau kita fikir gila kawan ni. Itu 1 rakaat berdiri lama, bukan duduk berdiri. Tak sedar, bukan tak sedar apa. Terlalu asyik. Terlalu seronok dalam sembahyang. Dah dapat yang tu payah. Tu orang yang rindu kepada Allah Taala. Allah Taala beri nikmat kekhusyukan dia tu lain-lain. Kalau orang lain cara orang lain, kalau orang yang wali cara wali, orang yang asyiqin macam yang kita sebut ni cara asyiqin, kalau orang yang muhibbin biasa cara biasa. Habis wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin. Dan minta Tuhan beri rahmat. Tu masuk as-salah. As-salah situ rahmat dengan ta'zim. Ta'zim ni mengagungkan. Sebab tu kita tidak boleh kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, tidak boleh. Kerana rahimahullah tu rahmat biasa. Kalau salla barulah rahmat serta keagungan padanya. Tu beza salla dengan rahimah. Sebab tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh pakai rahimah, kena pakai salla. Dan minta Tuhan beri rahmat dan selamat sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta selamat sejahtera ni ke atas Nabi untuk apa ni? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa. Iaitu minta sejahtera, minta tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sangat memikirkan umat dia ketika hari kiamat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Sanusi, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut, sehinggakan beliau dan seluruh rasul-rasul tidak mengingati bahawasanya mereka ni statusnya rasul. Punya sangat gelisahnya pada umat dia ni, sehingga terlupa dia tu seorang rasul. Sehingga kan dia berasa dia pun berdosa juga. Terlupa status dia, title itu sebagai rasul yang confirm masuk syurga. Ialah Nabi Muhammad tu utusan Tuhan. Utusan Tuhan itulah dia panggil rasul. Utusan Tuhan ni banyak, malaikat dengan rasul. Rasul ni kita biasa fahamnya rasul ni manusia je lah. Sebenarnya rasul ni maksud dalam bahasa Melayu utusan Tuhan. Utusan Tuhan ni banyak, malaikat pun ada, manusia pun ada. Manusia yang utusan Tuhan tu Nabi dengan rasul tu lah. Kalau rasul ni sebuah malaikat utusan Tuhan, malaikat-malaikat yang sampaikan wahyu. Contohnya malaikat Jibril alaihi salam. Apa-apa malaikat yang Allah Taala hantar suruh beritahu pada makhluk, sama ada Jibril atau selainnya, dia panggil rasul. Itulah utusan Allah Taala. Jadi Jibril alaihi salam dia itu utusan Allah, nisbah Allah dengan rasul. Rasul hak nabi-nabi kita yang Muhammad dan sebagainya ni pula utusan Allah, nisbah Allah kepada makhluk. Tu beza. Ialah tu utusan Tuhan sekalian alam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian alam. Kalau ikutkan alam ada berapa? Kata sebahagian pandangan ulama, alam ni Allah Taala cipta 70,000 alam. 70,000 jenis alam. Alam tu macam mana? Alam syahadah. Alam syahadah ni sekarang ni lah kita dah boleh tengok ni, syahadah-syahadah ni boleh saksikan. Alam ruh, tu dulu alam ruh sebelum beranak. Kemudian alam barzakh 3 dah. Alam macam-macam alam 70,000. Tu Allah Ta'ala cipta. Jadi Nabi SAW ni utusan sekalian alam, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Alam jin, alam manusia, alam jin seorang lagi. Jadi alam jin, alam manusia berteduh dalam satu rasul yang sama, penutup segala rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada jin ni macam biasa, dia ada orang Islam, ada orang kafir, ada ulama dia, cuma kita tak kenal lah. Ada perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam kitab-kitab perawi hadis, yang mana perawi hadis tu di kalangan jin ada. Nama tu pun siap nama lagi. Periwayat hadis daripada kalangan jin. Dan ada dalam Quran surah Al-Jin. Surah Al-Jin yang mana Nabi SAW baca pada orang yang puak-puak jin ni.
Surah Al-Jin nama dia. Boleh tengoklah lagi balik surah Al-Jin. Boleh tengok maksud dia semua berkaitan jin. Oh ya. Makhluk halus bunyan. Okey, kalau makhluk halus saja dia umum. Makhluk halus malaikat, makhluk halus hantu, makhluk halus. Sekalian benda yang kita tak nampak zahir ni panggil makhluk halus. Lepas tu kalau kita khususkan makhluk halus bunyan. Bunyan tu dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab jin. Sama lah tu. Jin dengan bunyan. Bunyan tu bahasa Melayu. Jin tu bahasa Arab asal dia. Lepas tu di Melayu kan kita pun ada yang panggil jin, ada panggil bunyan. Lepas tu boleh tak bunyan ni colek orang? Boleh tak masalah. Harus. Kitab Syekh Daud, kitab Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala, dia pernah buat syarah Sunan Abi Daud. Panjanglah. Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian hilang. Bila hilang tu sebagian ulama berpendapat hilang tu sebab jin curi. Sampai sekarang tak tahu syarah Syekh Daud, syarah Abu Daud, syarah Sunan Abu Daud oleh Syekh Yasin Fadani tu kat mana tak tahu. Hilang terus. Sebagian kata jin curi. Jin curi waktu kat Mekah. Mekah pun jin boleh curi juga. Tak kisahlah manusia boleh curi juga kat Mekah tu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ialah Nabi tu yang menuntuti melepas dosa orang yang berdosa pada hari kiamat. Ini dia panggil orang yang dapat memberi syafaat. Jadi syafaat yang paling besar sekali syafaatul uzma. Nabi SAW memberi syafaat untuk mula hisab. Yang kita duk baca terus Samin sekarang tu, yang duk jumpa Nabi tu belum hisab lagi tu. Dia duk jumpa Nabi tu, akhir sekali jumpa Nabi SAW. Nabi SAW akan sujud depan Allah Ta'ala untuk minta mulakan hisab. Barulah dia mulakan hisab. Itulah sebesar-besar syafaat sehingga digelarkan sebagai asy-syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat Nabi SAW lain ada banyak. Antaranya syafaat menyelamatkan orang daripada masuk neraka. Syafaat menaikkan darjat syurga orang. Asalnya syurga level 3 saja, ni mari level 10. Contoh, dia menaikkan darjat syurga orang. Ada yang syafaatnya ialah meringankan siksaan orang kafir. Contohnya pak saudara dia, Abu Lahab tu, Abu Jahal tu, dia memakan selipar neraka saja di dalam neraka. Tu azab yang paling ringan. Itu syafaat dia, syafaat peseng siksa lah. Boleh diskaun siksa sebab kafir. Atas pandangan yang kata kafir lah. Dia khilaf lagi Abu Jahal ni, Abu Lahab ni, Abu Talib silap. Bukan Abu Jahal, Abu Talib. Abu Talib ni khilaf. Khilaf sama ada dia ni ahli syurga ke neraka. Cuma majoriti ataupun kebanyakan ulama kata dia neraka lah. Sebahagian ulama contoh Syekh Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala, mufti mazhab Syafi'i di Mekah suatu ketika dahulu, dia buat satu kitab yang menunjukkan bahawasanya Abu Talib itu masuk syurga. Masuk syurga. Dia masuk Islam senyap-senyap. Adalah dalil dia, macam-macam dalil dia bawa keluar yang menyokong kata seolah-olah Abu Talib itu masuk Islam. Tu tengok kitab asing tu, kitab Arab, tak ada orang terjemah lagi tu. Jadi antara syafaat Nabi SAW ialah melepaskan dosa orang yang berdosa. Ya, asalnya dosa, tak pernah bertobat pun, tapi Nabi SAW beri syafaat dan Allah Ta'ala beri syafaat tersebut, maka bebas dia daripada dosa. Jadi sebab itulah syafaat ni kena memperbanyakkan syafaat. Syafaat ni banyak, syafaat Nabi, syafaat ulama, syafaat Quran, syafaat amalan, berlambak syafaat. Sebab tu sunat waktu sembahyang, sunat kalau dalam surau ataupun masjid kita ambil tempat yang berbeza-beza supaya banyak tempat yang menjadi saksi kita ni sembahyang. Duduk sana sah, tu esok situ pula, lepas tu esok situ pula, gitulah. Tapi kalau sembahyang fardu memang kena rebut saf pertama lah. Tak payahlah dia buat pandai tiba-tiba sah kelima, lepas tu sah keempat ada tu. Tu sembahyang fardu. وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. Dan minta halal yaumiddini, kalau kita Jawi itu yaumiddina, bukan dina ad-dini. Dan minta selamat dan rahmat, sama juga selamat, iaitu selamat dan salam tu dan rahmat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga di sini ada 3.
Keluarga di sini ada 3 makna. Keluarga makna pertama ialah kalau dalam mazhab Syafi'i kena kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini dia panggil keluarga nisbah zakat. Keluarga nisbah zakat. Bani Hashim, Bani Muttalib sahaja dalam mazhab Syafi'i. Bani Hashim, Bani Muttalib nisbah zakat maksudnya Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat start daripada zaman Nabi sampai sekarang. Cuma ulama khilaf pula zaman sekarang adakah boleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim, Bani Muttalib ni dapat zakat. Itu jadi perbahasan ulama lah pula. Kalau ada keperluan boleh, ada yang kata tak boleh juga. Kerana memang keturunan Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib ni memang tak boleh dapat zakat. Kemudian dia kata, yang kedua ialah keluarga Nabi nisbah doa, maqam doa. Maqam doa ni kullu mu'minin walau 'asiyan, setiap orang beriman walaupun bermaksiat. Itu keluarga Nabi nisbah doa. Mana seluruh orang, sama ada dia orang bertakwa ke, dia orang maksiat sekalipun, termasuk keluarga Nabi SAW, tapi nisbah maqam doa. Kalau maqam puji, yang ketiga maqam puji pula ialah hanya pada orang bertakwa sahaja. Itu maqam pujilah. Kullu mu'minin taqiyyin faqat, setiap orang mukmin yang bertakwa sahaja. Jadi sini kena kepada maqam doa. Iaitu setiap orang beriman, sama ada keluarga Nabi sungguh ke ataupun bukan, sama ada berdosa ke, fasik ke, atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di sinilah maqam doa. Di sini doa ni. Kemudian dia kata, habis betul. Rahmat dan sahabatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ingkar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil sahabat. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab pun semua tu bukan sahabat walaupun hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikutan Nabi ataupun ikutan sahabat dia panggil tabi'in. Tabi'in orang yang hidup zaman sahabat, dia dapat berjumpa sahabat, beriman dengan apa yang dibawa oleh sahabat, dan syarat dia duduk lama sikit lah. Pergi ambil hadis ke, mengaji dengan sahabat. Kalau sahabat tu tak syarat ngaji lama dengan Nabi, hanya semata-mata Nabi pandang dia atau dia pandang Nabi, terus jadi sahabat. Contohnya dia tu bayi lagi, jadi Nabi SAW pun dukung dia, tengok dia sahabat terus. Walaupun nanti sekali dia besar, Nabi SAW tak ada dah, meninggal dah, dia tetap sahabat Nabi SAW, kerana pernah Nabi SAW lihat dia, ataupun dia lihat Nabi, atau dua-dua saling melihat, atau dua-dua saling cakap, ataupun tak bercakap tapi saling melihat. Asalkan dapat lihat dan dia beriman dengan apa yang Nabi bawa, dia panggil sahabat. Dia ada satu istilah namanya mukhadram. Mukhadram ni ialah orang yang hidup zaman Nabi SAW tapi tidak pernah berjumpa Nabi SAW. Contohnya Uwais Al-Qarni. Jadi Nabi SAW dia walaupun tak jumpa, tapi Nabi SAW kenal dia. Dia duduk di Yaman. Uwais Al-Qarni duduk di Yaman. Lepas tu dia nak pergi ke Madinah, jumpa dengan Nabi, nak jumpa Nabi, tiba-tiba dia jumpa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma sahaja, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah wafat. Tu dia panggil mukhadram. Bukan tabi'in tu mukhadram. Orang yang hidup zaman Nabi tapi tidak pernah jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ikutannya akan sebagai minta rahmat dan selamat yang berkekalan keduanya. Kedua minta rahmat dan selamat tu hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat maksudnya hingga dekat-dekat hari kiamat. Kerana hari kiamat itu tidak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi selamat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya hancur lebu dah. Jadi dekat-dekat kiamat saja ada rahmat lagi, ada selamat sejahtera daripada Allah Ta'ala. Bila kiamat tak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Hanya orang kafir saja akan melihat kiamat, orang Islam semua mati kena angin. Seterusnya, wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adzana min syururi anfusina.
Dan kemudian dari itu, kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, selamat dan sejahtera tadi, maka tahulah maka tahulah hei jemaah muslimin, wahai sekalian muslimin, orang-orang Islam, hei Tuhanku, minta taufikkan kami. Kami termasuk ngarang dan seluruh orang Islam diminta doa beri taufik. Minta apa tadi? Taufik. Taufik ni ialah khalqul qudrati lit ta'ah. Allah Taala menciptakan kudrat untuk kita buat taat. Tu dia panggil taufik. Kalau menciptakan kudrat untuk buat maksiat, dia panggil khizlan. Dia panggil sebagai khizlan. Kha za zal lam alif nun. Khizlan balik ya. Taufik lawan dia khizlan. Kalau maksiat khizlan, kalau taat taufik. Itu semua tu daripada Allah Taala belaka. Kemudian apa tu? Taufikkan kami dan kamu ni kita lah, kami ni dia, dan minta beri kepada kami cerdik, rusdana, kecerdikan. Kerana tanpa kecerdikan kita tak dapat faham kalau nak belajar lepas ni kita ni. Tak ada kecerdikan langsung, memang tolol dia panggil, memang bodoh sungguh lah. Memang tak masuk langsung straight to the straight forward dia panggil. Pembaris. Jenis faham tak faham. Jadi payahlah juga nak belajar buat sembahyang ni. Jadi dia doa awal-awal supaya kita diberikan kecerdikan. Antara sebab yang menyebabkan orang itu mendapat ilmu ialah cerdik. Dan minta berlindung daripada kejahatan diri kami sendiri. Kejahatan apa? Dosa. Dosa sendirilah. Sebab dosa sendiri menjadi penghalang kepada seseorang itu cerdik. Penghalang apa? Dosa itu sendiri menghalang seseorang, menghalang rezeki seseorang. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, antara pencegah rezeki seseorang ialah maksiat sendiri. Jadi kalau nak murah rezeki, antara salah satunya tak payah buat maksiat. Tu ya. Ada satu kitab namanya Matan Abi Syuja'. Pengarang dia Qadhi Abu Syuja'. Qadhi Abu Syuja' ni umur dia 160 tahun. 160 tahun baru meninggal. Lepas tu orang tanya dia tips rahsia panjang umur. Dia kata apalah panjang umur sangat ni, apa tips? Kuk lah jaga kesihatan ke, makan vitamin ke apa, jadi 160 tahun hidup. Dia lah. Dia pun kata waktu muda aku tak pernah buat maksiat. Lesai. Hak tu saja tip dia. Tu. Kalau buat maksiat, pendek sikit lah umur tu. Dia tak pernah buat maksiat. Syekh Khatib Syirbini rahimahullahu ta'ala, ulama fiqh mazhab Syafi'i itu, ada kitab namanya Mughnil Muhtaj. Dia tu tak pernah buat benda makruh seumur hidup dia. Tak pernah buat makruh. Bila kata tak pernah buat makruh, makna haram tak buat lah. Takkan tak buat benda makruh haram buat pula. Pelik lagu tu. Tak buat benda haram ni maksudnya sehabis-habis baik dalam hidup dia tu memang tak buat benda haram, bukan sengaja lah. Kalau sengaja sengeleng buat haram tu tak ada, tapi kalau terbuat tu tak sengaja, tak ada apa. Kalau mungkin ada terbuat tu, itu tak dikira sebagai haram. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, sungguhnya sembahyang 5 waktu inilah tiang yang mendiri agama. Dia ibarat tiang. Ulama bandingkan dia sebagai tiang. As-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Hak tu hadis yang maudhu', hadis palsu tu. Tapi maknanya betul. Tapi maknanya sah. Tapi kalau nak banding nisbah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis palsu. Tapi makna betul, maknanya sah. Memang dia tiang agama pun selepas daripada syahadah. Selepas daripada seorang itu masuk Islam dengan syahadah tu, maka yang utamanya ialah sembahyang. Sembahyang kalau fail, semua amalan fail. Sebab tu dia panggil tiang. Kalau kita puasa Ramadan contohnya, nanti nak Ramadan ni, orang yang tak sembahyang, dia semangat pergi sembahyang tarawih. Tapi sembahyang tak sembahyang pun. Sembahyang zuhur tak sembahyang, sembahyang asar tak sembahyang, jenis tak sembahyang. Tiba-tiba tarawih semangat 20 rakaat. Itu tak terima rakaat, itu tak terima sembahyang itu. Ataupun dia tak sembahyang, tiba-tiba hari raya 1 Syawal, tiba-tiba mari samping bagusnya. Itu pun tak terima juga sembahyang dia, sebab dia tak sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu ni penentu kepada terimanya Allah Ta'ala amalan-amalan yang lain.
Dari sudut sah memang sah. Terima ke tak diterima Allah Ta'ala kalau sembahyang tak lepas. Jadi kata sembahyang 5 waktu inilah tiang yang mendiri agama di badan kita. Di badan ni mana diri kita seorang lah. Di badan kita ni mana dalam diri jiwa kita ni ada iman, ada Islam. Jadi sembahyang ni adalah orang panggil faktor utama kepada terdirinya agama dan amal-amal lain dalam diri kita. Puasanya sah dan diterima Allah sebab sembahyang kita sah dan sempurna. Dia sah lain, terima lain. Sah ni kalau dari sudut fiqh sah. Dari sudut terima ke tak tu kena mari tasawuf pula yang kita belajar dulu. Ikhlas ke tak, ada ujub ke tak, takabur ke tak. Tu kalau ada memang dia tidak terima amalan tersebut walaupun sah dari sudut fiqh. Jadi sah tak sah ni dari sudut fiqh sahaja. Terima ke tak itu mari dalam kitab tasawuf pula. Sebab tu taklif pisah tauhid fiqh tasawuf. Tauhid ni pula untuk mengesahkan amalan kita yang pada asalnya. Tak ada tauhid ataupun tauhid tak betul, fasik contohnya, maka amalan yang kita buat walaupun dapat pahala dia macam terhapus, dia macam tak ada apa. Dosa lebih banyak daripada pahala, maka dosa lebih menang daripada pahala. Maka kita orang yang bermaksiat walaupun kita sudah sembahyang cukup 5 waktu. Jadi kalau kita tidak ada kefasikan, tidak ada maksiat i'tiqad ataupun maksiat badan, maksiat fiqh tu, maka kita pun dapatlah pahala dengan sempurna. Tidaklah ditolak dengan dosa tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka siapa mendirikan sembahyang tadi dengan secukup sempurna. Dengan secukup sempurna ni kan cukup sempurna lah. Sempurna ada dibahas dalam fiqh, sah pun ada dibahas dalam fiqh. Sah tak mesti sempurna, sempurna pasti sah. Jadi fiqh kadang-kadang dia ada bahas sah. Kita pun pelik, ni pun sah juga. Sah tu sah tapi tak sempurna. Tu. Contoh baca Quran dia silap. Contoh baca Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, dia pergi baca Ar-Rahmanur Rahim. Dengan baris depan nun tu. Makna tak lari, makna sah, tapi baca Quran tak betul. Sembahyang sah tapi haram. Haram baca gitu. Sebab kita sengaja baca gitu. Kalau tersasul lain cerita lah. Tersasul tak dosa lah, patah balik lah baca. Ni sengaja baca gitu, tak tersasul. Memang kita baca begitu. Nisbah berubah makna tak? Berubah makna tapi salah baca, hukum dia haram. Jadi sembahyang tak sempurna lah, tapi sah. Kalau sembahyang yang sempurna, tadi kita baca Fatihah, nisbah Fatihah contohnya, kita baca betul, baca baris dengan betul, dengung betul, tasydid jaga, sempurna lah Fatihah tu. Maka akan menyebabkan sempurna sembahyang. Itu kalau Fatihah sajalah. Ni kena tengok pendawai takbir sampai salam, sempurna ke tak semua. Kalau sempurna, maka sembahyang kita sempurna. Kalau tak sempurna, maka sembahyang kita sah dalam keadaan tidak sempurna. Macam puasa juga, ada sah, ada yang sempurna dan sah. Contoh dia puasa tapi mengumpat orang, sah puasa tapi pahala hilang. Dia tak sempurna lah puasa tu. Ataupun ataupun dia puasa tapi buat benda-benda makruh, dengar lagu, pakai minyak wangi ketika puasa, makruh, kurang pahala. Tapi sah tapi tak sempurna. Tidak sempurna. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka orang itulah mendirikan, dia telah mendirikan agama dalam diri dia. Makna sempurnalah agama dia, tinggal kita nak buat amalan-amalan wajib yang Allah Ta'ala wajibkan sahaja. Puasanya, hajinya, umrahnya dan sebagainya. Kerana sembahyang ini bermakna sembahyang. Makna sembahyang sembah Tuhan seperti syarahan setengah guru kami. Ialah sembahyang ni salah satu daripada bentuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahyang saja, tawaf ke, haji ke, umrah, itu pun salah satu bentuk sembah Allah Ta'ala. Sembah makna kita tak turut dan patuh perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh hadap kiblat ke Mekah lah. Kalau suruh ke Baitul Maqdis lah. Sebab tu Nabi SAW ketika sembahyang, dia menghadap pada awalnya di Baitul Maqdis.
Kemudian turun wahyu ketika sembahyang tu suruh putar kepada Mekah. Maka ketika itu Nabi SAW putar, tak batalkan sembahyang, putar ketika tu. Sebab Allah Ta'ala suruh. Sehingga sahabat pun tak tahu bela. Ikut mana kawan ni putar? Tu. Dia ikut je Nabi SAW, lepas sembahyang baru tanya. Kalau kita ke habis cerita tu, apa hai pusing-pusing tu. Elok sembahyang tadi main pusing-pusing pula. Cuma ada satu masalah, dia silap faham kadang-kadang. Ada orang dia kata macam ni, kalau dia sembahyang silap kiblat. Contoh kiblat dia sembahyang belah mana, padahal kiblat sini. Lepas tu dia pun ada orang tengok, dia pun pusingkan badan dia. Pusingkan badan dia betul kiblat hak sini. Jawapannya tu tidak betul. Itu daripada awal tidak sah. Kerana syarat sah sembahyangnya ialah menghadap kiblat. Daripada awal rakaat takbir sampai salam dia wajib menghadap kiblat. Jadi kalau zon dia salah, asalnya sana. Tiba-tiba ada orang khabar kata salah belah sana, sini. Walaupun dia habis sembahyang sekalipun, dia wajib ulang semula sembahyang. Kerana atas kaedah la ibrata bizzanni al-bayyini khata'uh. Tidak diambil kira sangkaan berat seseorang, zon seseorang yang nyata salah. Yang nyata salah. Jadi asalnya dia ingat sana, rupanya salah, kena ulang balik sembahyang, sembahyang hadap sini, sembahyang tadi batal. Jadi bukan pasal pusing-pusing dia tengok tu. Dia kata, hadis Nabi pusing kiblat, tu bab pusing kiblat. Itu memang tukar kiblat waktu sembahyang ni, tak tukar kiblat. Tu memang kiblat kita Mekah dah sampai kiamat. Tak ada dah tukar-tukar, tak ada. Jadi start daripada awal semula sembahyang, hadap kiblat yang sempurna. Tu nanti akan datanglah kita bahas dalam bab syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Tu akan datang tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis banding agama dengan tubuh manusia. Ini subtopik lah sikit dia buat ni. Sebab ni kitab yang dia kata tidak payah nak memudahkan, jadi dia buat subtopik macam kitab baru. Jadi dia sekarang ni subtopik ni dia nak bincang berkaitan dengan agama macam tubuh manusia. Agama ni macam tubuh manusia. Hancur agama menyebabkan seolah-olah macam hancur anggota mana. Dia nak banding lah. Dan kalau kita banding agama dengan tubuh manusia, maka sembahyang seperti kepala. Itu contoh dia. Kalau kita kata sembahyang tu menyebabkan seorang tu agama dia sempurna. Jadi dia nak bandingkan agama tu macam badan. Kat mana ke sembahyang tu berada? Iaitu dia kata sembahyang tu macam kepala. Sebab apa kepala? Kerana kalau tak ada kepala, pasti mati menurut adat. Pasti mati menurut adat. Tu. Kena jaga perkataan tu. Kalau kata, confirm mati, jangan gitu. Tu. Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang tu dalam keadaan tak ada kepala. Kalau mengaji akidah, siap tak boleh kita kata pasti, kerana Allah Ta'ala harus mencipta seseorang hidup dalam keadaan tak ada kepala. Sudah nak jawab. Jadi kita kata confirm mati ni menurut adat. Orang yang tak ada kepala ni memang akan mati. Kalau menurut adat. Menurut kebiasaan, tak ada kepala ni mati. Kalau tak ada tangan, tak mati lagi. Tak ada kaki, tak mati lagi. Kalau tak ada penyakit. Jadi sembahyang ni macam di kepala. Bermaknanya kalau tak ada kepala, tentu tubuh seorang tidak hidup. Gitu lah. Ini dari sudut adat, bukan dari sudut akal. Tu. Jadi confirm kalau dia tu tak ada kepala, memang tak akan hidup. Kebiasaannya tak akan hidup. Kalau tak ada kaki, dua kaki tak ada, dua tangan tak ada, kepala masih ada, masih lagi selamat. Masih lagi selamat. Begitulah kalau tak ada sembahyang, tentu agama tidak hidup di tubuhnya, di tubuh seorang. Na'udzubillahi. Na'udzubillah ni doa lah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada tidak hidup agama dalam badan kita. Jadi sehari dia akan tegur puak-puak hak kerja tak sembahyang, dia akan tegur bukan surat 7. Wajib jaga sembahyang walaupun kerja sekalipun. Jangan sebab kerja tinggal sembahyang di luar waktu, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Boleh qada, memang kena qada. Boleh qada tu memang wajib qada, tapi haram tinggal tu wajib taubat. Tu. Kadang-kadang ada orang tu dia kerja tak ada sembahyang, tak apalah sekali zuhur kita sembahyang sekali lah, lepas balik kuih 5 dia ingat jamak apa. Tu. Dia sembahyang, boleh sembahyang qada, yalah qada, tapi dia berdosa wajib taubat. Kalau dia tak bertaubat, bahkan dia berasa relax saja, okeylah sembahyang tu sah, tapi dosa masih ada.
Dosa tu tak terlepas lagi. Jadi pastikan walaupun kerja teruk lagu mana sekalipun, kena wajib sembahyang. Sembahyang sendiri pun jadi dah, tak payah jemaah pun. Kalau ada majikan contohnya, sembahyang sendiri jadi dah. Kalau tak boleh kau sembahyang sendiri lama-lama, sembahyang ikut rukun saja jadi dah. Tu. Sembahyang rukun saja, tak payah buat sunat-sunat, rukun saja. Boleh dah. Kalau buat rukun saja sekejap tak sampai 5 minit habis ya. Sembahyang zuhur tu 4 rakaat, kalau buat rukun saja boleh jadi 3 minit selesai. Tu baca takbir, baca Fatihah, lepas tu surah tak payah baca, tunduk rokok tak payah baca zikir, tidak tak payah baca zikir, tu makninah lah. Tu sampailah ke tahiyat akhir barulah baca sikit at-tahiyatu, sebab tu rukun. Sampailah Allahumma salli ala Muhammad, selesai, tak payah dah wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, tak payah warahmatullah, assalamualaikum jadi dah. Tu pun sekali je, tak payah 2 kali. Tu ambil qadar rukun tu. Punya sibuk kerja, hak tu tak apa dah. Daripada tak buat langsung. Kadang-kadang ada orang rasa tak bersalah. Tak apa boleh kotor. Dia buat gitu pula. Tak apa boleh kotor. Memang boleh kotor. Dosa tu tetap dosa. Hukum dia haram. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, na'udzubillah habis. Maka doa Tok Syekh. Tok Syekh mana ni? Tok Syekh kita lah. Syekh Daud Al-Fatani hak asal tu. Kita musalli yang asal. Maka doa Tok Syekh dengan ya Allah, ya Tuhan, mintalah jadi diri kami dan kamu sekalian setengah. Tadi kami itu makna Syekh Daud bukan kita ni. Sebab dia ni nukil daripada Munyatul Musalli. Ni baru dia komentar sikit. Jadi Tok Syekh tadi doa, jadilah diri kami dan kamu sekalian setengah daripada orang memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang. Okey, mendirikan sembahyang fiqh. Kita akan bahas nanti rukun sembahyang apa, syarat sah sembahyang apa. Kalau sembahyang jemaah ada tambahan rukun sembahyang lagi. Bukan 13 dah lah. Kalau sembahyang seorang 13 rukun. Sembahyang jemaah kena ada lebih daripada 13 rukun yang nanti kita akan bahas. Yang mana kadang-kadang kalau seorang itu tak buat benda tu boleh batal sembahyang dia. Bukan batal jemaah, batal sembahyang terus. Bila batal sembahyang maka seolah-olah dia tidak sembahyang. Bila tak sembahyang wajib qada sembahyang. Okey, selesai. Kemudian dia kata mana tadi? Okey, memelihara sembahyang. Memelihara sembahyang ni maksud apa? Memelihara sembahyang ni pertama sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktunya. Lebih afdal sembahyang di awal waktunya. Dan dia tidak sembahyanglah di luar waktunya. Ini orang yang memelihara sembahyang. Mana dia tidak sembahyang qada. Dia boleh sembahyang tunai, tiba-tiba tak sembahyang dia pergi qada. Tu tak bagus ya. Tapi kalau tak sengaja, contoh terlupa, tertidur dan sebagainya, dia terpaksa lah sembahyang di luar waktu. Ketika itu tidak berdosa kerana tidak sengaja, tapi wajib tetap qada. Okey. Kemudian dia sembahyang pula dalam keadaan berjemaah. Itu salah satu tanda orang yang menjaga sembahyang, menjaga kualiti sembahyang. Kerana orang yang sembahyang seorang belum tentu pahala dia penuh. Kalau kita letakkan kalau kita letakkan markah 100%, orang kalau sembahyang sendiri, kalau contohnya dia tu tasbih tak cukup, tolak sikit. Dia tu tak khusyuk pula, tolak sikit. Dia tu tak buat hak sunat-sunat yang disunatkan, tolak lah kali sikit. Beza dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah sehingga kan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari 27 darjat sembahyang jemaah tu dia hurai satu-satu apa yang ada kaitan darjat tu dengan sembahyang. 27 benda. Tak sebutlah tu. Nak katanya kalau contoh kita sembahyang berjemaah, kita tidak khusyuk, maka dapat dah pahala khusyuk. Dapat dah pahala khusyuk. Kenapa? Kerana mungkin ada di antara kalian kita ni, dalam kita sembahyang ni ada yang khusyuk sungguh, maka dia share dengan orang lain. Kalau kita tak buat kalau kita tidak khusyuk lah. Sebab tu ada istilah makmum, imam tanggung Fatihah tu imam tanggung Fatihah makmum ketika makmum itu masbuq. Ketika makmum itu masbuq, maka imam tu akan tanggung Fatihah dia, iaitu tanggung kekurangan padanya. Imam kalau buat benda yang makruh, yang menyebabkan ataupun imam membuat benda, meninggalkan benda sunat ab'ad,
Kalau tu imam meninggalkan sunat-sunat ba'd, maka dia akan jangkit sekali dengan makmum. Makmum juga sunat sujud sahwi walaupun imam tak sujud sahwi. Dia berjangkit. Sebab tu dia ada kaitan. Tu. Tu imam kalau buat benda-benda yang makruh, makmum pun kena makruh juga. Makmum tak bersalah apa. Makmum buat kena juga makruh. Sunat ba'd tadi contohnya dia tak baca kunut. Jadi bila tak baca kunut, kita baca kunut. Makmum ni kita baca kunut pendek. Kunut pendek yang ada selawat, ada puji, ada doa. Tiba-tiba tu imam tak sujud sahwi, kita juga sunat sujud sahwi walaupun sudah buat kunut, sebab imam tak buat kunut. Jadi imam dengan makmum ni dia ada kaitan satu sama lain. Salah satu kalau imam ada, confirm makmum pun akan ada. Jadi sebab tu kalau nak cari tu imam tu tu tak boleh buat lebih kurang. Kalau buat lebih kurang, kita pun kurang juga. Kalau dia lebih, kita pun lebih juga. Begitu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, begitulah betul. Dengan tidak tinggal, yakni tidak tinggal semayang. Ini cara dia nak bagi gambaran apa yang dimaksudkan memelihara semayang. Maknanya tidak tinggal semayang. Pertama, tidak tinggal. Tidak tinggal makna tidaklah dia tu tinggal semayang, makna tak buat semayang pada waktunya. Kalau buat semayang tapi di luar waktu, itu juga tinggal semayang. Dia semayang zuhur pada waktu asar dalam keadaan dia bukan musafir, dia bukan lepas suci daripada haid, maka dia tu berdosa, wajib tobat. Dan tidak meringan-ringan. Tidak meringan-ringan ni gini. Meringan-ringan ni umum lagi. Meringan-ringan ni maksud dia semayang di akhir waktu. Dia masih dalam waktu tapi sengaja semayang di akhir-akhir waktu. Dia tidak ada keuzuran apa-apa. Kalau ada keuzuran tu lain cerita. Dia kalau ada keuzuran tu lain cerita. Ni tak ada keuzuran, dia sengaja semayang di akhir waktu. Dekat-dekat nak habis waktu. Sokmo begitu. Itu orang yang meringan-ringankan semayang. Ataupun orang yang meringan-ringan semayang ni buat semayang lebih kurang, sunat tak buat apa-apa tak buat. Bahkan kadang-kadang boleh membawa kepada tidak sah semayang. Itu pun orang yang meringan-ringankan sembahyang. Kalau orang yang semayang tidak dalam waktunya, dengan makna semayang terlajak awal. Semayang zuhur pukul 12. Itu tak boleh lah, hukum dia haram. Semayang pada bukan waktunya, yang sebelum waktunya, maka itu hukum dia adalah haram. Tak betul lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu orang yang meninggal habis. Dan minta habis selesai. Dan minta jadi semayang kami. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.